Sekali kita dipuji, kasihnya bangsa dibela, maruah dijaga. Keluarga Malaysia teguh bersama. Keluarga Malaysia teguh bersama. Oh, naungan kita, Malaysiaku, tanah airku, negaraku, Malaysiaku. Keluarga Malaysia teguh bersama, itulah tema yang bakal kita bawakan bersempena dengan sambutan Hari Kebangsaan. Tinggal 2 hari saja lagi, Hani. Betul. Dan kami semarakkan anda semua dengan lintas langsung tadi. Dan hari ini anda perlu terus bersama dengan kami kerana kita akan membawakan upacara raptai penuh secara lintas langsung lah bersama dengan rakan kami di sana untuk kita kongsikan apa yang bakal berlaku secara penuhnya nanti pada hari Rabu, Hari Kebangsaan 2022. Assalamualaikum, selamat pagi. Terus bersama kami di Malaysia hari ini pada pagi ini. Dan yang pastinya hari ini juga kita nak kongsikan dalam suasana semangat untuk sama-sama kita raikan Hari Kebangsaan nanti. Kita juga nak berkongsi tentang kejayaan negara kita di pentas dunia. Ini satu kebanggaan. Mungkin selama ini ramai yang mungkin memandang rendah kepada beregu negara ini. Tetapi semalam membuktikan mereka juara dunia. Ya, betul. Penantian selama 45 tahun. Okey, untuk pengetahuan 45 tahun ni, ini bermakna kita ni tak pernah ada juara dunia tahu. Sejak dipertandingkan pada tahun 1977, kita ada Datuk Lee Cheng Wei pun tak pernah lagi, hanya 3 kali saja bergelar naib juara. Tapi kali ini wakil pertama negara yang berjaya mencipta sejarah dengan kemenangan semalam. Rasa bangga, ramai sekali yang menangis. Kita dengarkan komentari semalam pun sangat-sangat berbanggalah. Saya sebagai yang tengok pun rasa lain macam lah. Tak boleh lah. Apatah lagi berlaku pada bulan kebangsaan ni, Rina. Betul, inilah semangat yang kita bawakan seluruh rakyat Malaysia menjadi sebuah keluarga. Menyaksikan kemenangan ini juga membibitkan satu hadiah lah sempena dengan Hari Kebangsaan. Tahniah kita nak ucapkan kepada beregu utama negara Aaron Chia dan juga So Wee Yik. Ada titisan air mata semalam. Setuju. Dan untuk pengetahuan semua, beregu ni hampir dipisahkan. Ya, betul. Selepas mereka berjaya merangkul gangsa ketika Sukan Olimpik, kemudian mereka ni kemarau kejuaraan, kemarau untuk pergi ke pentas akhir. Mereka asyik tewas sahaja, mental block mereka ni hanya di peringkat separuh akhir saja. Saya pun antara yang rasa macam, kenapa dengan mereka ni kan? Tapi mereka buktikan mereka memilih untuk bergelar juara di kejuaraan dunia. Pertama kali untuk negara kita. Tahniah. Dan kita juga nak kongsikan hari ini, walaupun dalam keadaan gembira ini, kita nak cerita tentang keadaan cuaca negara. Yang kita tahu sekarang ni memang sentiasa orang kata tak menentulah. Kadang-kadang ada dalam hujan, musim lah. Kadang-kadang panas. Tapi kalau kita lihat cuaca untuk hari ini di seluruh Semenanjung Malaysia dan juga di Sabah Sarawak, pastinya keadaan dalam keadaan cuaca hujan ribut petir. Bagi anda yang mungkin ada perancangannya, pastikan disempurnakan sebaik mungkinlah. Tahu dengan keadaan cuaca di negeri masing-masing. Dan kalau bolehlah hari Rabu ni kita mengharapkan cuacanya indah-indah belaka. InsyaAllah, amin kan. Dan kalau kita tengok kepada taburan pun, kalau di Kuala Lumpur ni, di Lembah Kelang ni, waktu pagi dia memang panas kan, ada mataharinya. Waktu nak petang-petang sikit, malam tu barulah dia akan hujan. Tapi penting untuk kita tahu berkenaan dengan keadaan cuaca ni juga, kita kena tengok kepada ramalan tersebut untuk kita merancang, untuk kita sentiasa bersiap siagalah dengan apa segala perkara yang berlaku. Kabarnya sedang meriah ni di Dataran Merdeka pada ketika ini. Ada raptai penuh perbarisan sekarang ini adalah waktunya, kalau waktu 9.30 ni, dalam jadual ni kata adalah pameran aset-aset ketenteraan negara. Ketenteraan negara, betul. Dan yang pastinya juga sekejap lagi kita nak bawakan perkongsian dalam suasana raptai itu bersama dengan rakan setugas kita. Tapi sebelum tu, belum lagi. Dah boleh. Fazli, kalau anda dah bersedia, kongsikan kepada kami bagaimana suasana raptai pagi ini. Silakan. Okey, baik. Terima kasih ke rakan-rakan saya yang berada dekat studio.
Hanif dan juga Rina. Jadi seperti mana yang anda dapat saksikan sekarang ini saya berada di perkarangan Dataran Merdeka bersama dengan perarakan sambutan Hari Kebangsaan tahun 2022. Jadi saya harus menarik nafas lega dan bersyukur kerana telah hampir 2 tahun kita tidak membuat acara besar-besaran perarakan sebegini rupa, tetapi pada tahun ini alhamdulillah ianya telah pun dilaksanakan. Dan seperti mana yang anda dapat lihat di belakang saya sekarang ini antara yang boleh saya kongsikan kepada anda semua, pembarisan daripada Angkatan Tentera Diraja Malaysia menerusi cabang-cabangnya, tentera darat, tentera udara dan juga tentera laut. Jadi bersama dengan saya sekarang ini bercakap tentang pembarisan ini, mewakili TUDM, kita bersama dengan Pegawai Warren Rizwan yang berada dekat sini. Okey, baik, terima kasih tuan bersama kami di Malaysia hari ini. Jadi mungkin boleh kongsikan pada pagi ini berapa ramai anggota tuan yang bersama-sama dengan kami sempena dengan perarakan kali ini tuan. Okey, terima kasih. Assalamualaikum dan selamat pagi semua. Untuk hari ini kita untuk tentera udara kita proposal seramai 357 orang. So bersama dengan band sebanyak 60 orang. Okay. Dan sebelum itu kita ada buat preparation lah. 1 week before tu kita dah buat preparation untuk meningkatkan tahap kesiapsiagaan untuk mutu perbarisan dalam kawan. Nah, jadi kalau kita lihat dekat sini persiapannya adalah lebih kurang dalam seminggu ya tuan ya. Jadi tuan, seperti mana yang saya katakan tadi, dah hampir 2 tahun tuan. Kita tidak bersama-sama dengan rakyat, untuk rakyat sekarang ini yang berada dekat sini untuk melihat aset-aset sebenar tentera-tentera yang berada dekat sini. Jadi bagaimana perasaan tuan bersama-sama dengan mereka yang berada dekat sini tuan? So far alhamdulillah lah kan. Sebab benda ni kita nak dalam mana kita terbuku. So sekarang kita boleh tunjukkan balik, mungkin daripada generasi baru ni nak tahu apa yang ada, apa yang boleh di-show oleh pihak TUDM dan semua daripada unit-unit lain ya. Okey, baik. Alhamdulillah. Okey, alhamdulillah. Baik, terima kasih tuan. Okey, baik, terima kasih tuan. Okey, baik, tuan akan bersama-sama dengan anggota yang berada dekat sana untuk bersama-sama berarak bagi memberikan penerangan kepada kita berkaitan dengan nampak tak? Itu dah kita beri dekat sini. Okey, kita bersama dengan pegawai kita yang berada dekat sini. Kali ini kita bersama dengan Lieutenant Colonel Tamsir Merhaban. Ya. Kontijen Persatuan Veteran ATM. Okey, jadi bagaimana Veteran ATM kali ini bersama-sama dalam sesi perarakan kali ini tuan? Terima kasih. Sebenarnya Veteran ATM dipanggil untuk menyertai 31 Hari Kebangsaan ini setiap tahun. Okay. So kami memang bersedia daripada tiap-tiap tahun. So sebelum ni kita punya pembarisan bermula daripada Hari Pahlawan, diikuti dengan Hari Kebangsaan. So alhamdulillah kita akan menunjukkan persembahan yang terbaik insya-Allah. Insya-Allah. Berapa ramai anggota-anggota Veteran ATM kali ini tuan? So anggota yang kita bawa adalah lebih kurang 129 orang. Okey, 129 orang lah kan. Okey, mungkin ada di antara kita yang ingin mengetahui lah tentang peranan Veteran ATM. Dalam kata orang tu juga ingin menjaga keselamatan negara ini juga ni. Okay, peranan Veteran ATM adalah lebih kepada menjaga kebajikan anggota-anggota yang telah bersara dan yang berpencen dan tidak berpencen. So kebanyakan kebajikan yang dijaga adalah daripada segi kita memberi bantuan makanan, bantuan kepada anak-anak sekolahan dan juga yang sakit. So setakat ni memang kita memberi bantuan kebajikan lah, lebih kepada kebajikan. Ya. Okey, tuan nak tanyalah sebab kalau kita lihat dekat sini ada di antara peserta-peserta kontijen ni yang berada dekat sini seawal jam 4 pagi. Jadi bagaimana tuan? Pukul apa dah berada dekat sini tuan? Sebenarnya untuk veteran dan juga kebanyakan yang peserta-peserta ni lebih kurang pukul 4 pagi mereka dah sampai. Okay. Contohnya untuk veteran veteran 5.30 dia orang dah sampai sini. So kita bersolat jemaah di Masjid Negara, berjemaah selepas tu 6.30 baru kita akan bermula perbarisan kita. Okey. Saya nak tanya jugalah perasaan tuan apabila kita dah boleh berarak secara besar-besaran ni tuan. So alhamdulillah, bersyukur kepada Allah kerana memberi peluang kepada kita. Selepas 2 tahun kita tak dapat bersama, so hari ini adalah kita dapat menunjukkan kepada rakyat apa yang kita ada. Okey, baik, terima kasih tuan. Okey, baik, terima kasih tuan. Okey, baiklah. Itulah dia kita bersama dengan pegawai daripada Veteran ATM. Dan sekarang ini saya kongsikan kepada anda semua. Jom kita paparkan bersama dengan kamera. Inilah dia aset-aset yang telah pun ditunjukkan kepada kita semua pada hari ini di Malaysia hari ini. Seperti mana yang anda dapat saksikan sekarang, kereta tank yang berada di jalan besar sekarang ini.
merupakan antara salah satu daripada aset-aset ATM yang telah pun ditunjukkan. Di samping aset dan juga persenjataan yang berkeupayaan untuk memberikan kemusnahan total terhadap kedudukan musuh secara tidak langsung, elemen bantuan tempur Tentera Darat Malaysia terdiri daripada Kor Regimen Semboyan Diraja, Regimen Askar Jurutera Diraja, Regimen Artileri Diraja dan Kor Polis Diraja Malaysia. Okey, dan ini antara aset-aset yang telah pun ditunjukkan. Ini baru raptai ya. Jadi kepada anda semua yang ingin menyaksikan aset-aset ini, anda boleh datang ke Dataran Merdeka pada 31 Ogos nanti. Okey, dan ini dan tak silap saya lah kan, ini misil ISOSET SM-39. Kalau saya lihat ni mungkin torpedo. Yes, betul. Torpedo A244S. Okey. Dan ini adalah aset-aset daripada pihak Tentera Laut Diraja Malaysia. Okey. Dan okey, itulah dia yang kita telah pun paparkan dekat sini. Dan sebentar lagi juga saya akan bersama dengan seseorang juga yang ingin bercakap tentang upacara perarakan kali ini. Dan untuk anda bahawa pada 31 Ogos nanti bukan sahaja ada pameran-pameran secara daratan. Maksud saya dekat sini pameran-pameran daripada aset-aset tentera-tentera sahaja. Tetapi apa yang menjadi perhatian ramai adalah pertunjukan udara yang akan juga disertai oleh Tentera Diraja Malaysia menerusi TUDM. Okey? Dan ini dia misil. Kalau saya yang berada dekat sini begitu teruja sekali lah melihat mereka yang berada dekat sini untuk mempamerkan aset-asetnya. Okey, baiklah, kita ingin berhenti berehat seketika dan kita akan menyaksikan satu bikisan iaitu Kontijen Pembarisan dan Perarakan, dan kita kembali selepas ini. Dapat berkumpul beramai-ramai bagi menyaksikan sambutan Hari Kebangsaan 2022. Pasti ramai yang merindui suasana kemeriahan sambutan ini dan menantikan acara pembarisan dan perarakan dari pelbagai kontijen kenegaraan. Penuh warna-warni dan semangat yang berkobar, perarakan ini juga disertai oleh aset jentera-jentera keselamatan negara. Menariknya sambutan kali ini, sudah pasti ada kejutan dan kelainan dalam setiap persembahan dan pertunjukan bakal memukau jangkaan 50,000 pengunjung menyaksikan acara ini nanti. Acara pembarisan dan perarakan bertemakan Keluarga Malaysia Teguh Bersama telah disertai 16,000 orang peserta membabitkan 27 unit pancaragam. Pada tahun ni, konsep yang kita amalkan ialah konsep dia lebih kepada regimental konsep, memandangkan Hari Kebangsaan ni dah 2 tahun tidak diadakan, memandangkan PKP dan sebagainya. Jadi bila tahun ni semangat anggota tentera berkobar-kobar. Jadi sebagai seorang anggota pancaragam, kami mengamalkan konsep regimental untuk memainkan lagu-lagu marching yang berunsurkan regimental ketenteraan untuk menaikkan lagi semangat anggota-anggota tentera yang terlibat dengan perarakan Hari Kebangsaan yang ke-65 tahun ini. Uniknya kali ini, setiap kumpulan kontijen akan diketuai oleh satu pasukan pancaragam di hadapannya bagi menyemarakkan semangat anggota pembarisan. Perarakan ini juga turut melibatkan 200 unit aset jentera keselamatan negara terdiri daripada jentera darat, marin dan udara yang akan dipertontonkan kepada pengunjung. Kenderaan ini turut dilengkapi dengan kamera khas yang memberikan gambaran dari dalam jentera tersebut. Maritim akan mempamerkan 3 aset pada tahun ini iaitu perkasa, benteng dan peti. Okey, aset utama ini akan dipamerkan bersekali dengan satu bas, iaitu bas itu melambangkan sebagai keluarga Malaysia pada tahun ini dan akan dinaiki oleh kanak-kanak dan yang berpakaian seragam maritim dan pelbagai jenis lah. Untuk makluman, aset ini adalah aset kelas bot, bukan kelas kapal. Aset ni actually dia digunakan macam
bot ini digunakan antara pesisiran pantai lah, dia bukan daripada laut. Jadi digunakan untuk pantai antara berapa batu nautika. Kalau macam kapal dia akan gunakan ke 100 ke 80 batu nautika. Ini adalah untuk dari segi pemantauan dan segi operasi di peringkat bot sajalah. Acara perarakan ini turut membabitkan 30 kenderaan klasik bersama insan dan karyawan seni patriotik tanah air. Selain itu, sambutan ini juga dimeriahkan dengan penglibatan kontingen konvoi Kebaran Malaysia 2022 di mana konvoi ini telah menjelajah sejauh 9,302 km merangkumi 149 checkpoint di Semenanjung, Sabah, Sarawak serta wilayah Persekutuan Labuan. Alhamdulillah, sepanjang penjelajahan kami ke sebuah daerah ke daerah yang telah disediakan program-program oleh Jabatan Penerangan Malaysia dan Jabatan Kerajaan setempat, kami telah berinteraksi dengan masyarakat, dengan pelajar sekolah, dengan pelajar institusi pengajian dan juga masyarakat sekawan kampung, di mana semangat mengibarkan jalur gemilang itu telah kita sama-sama gelorakan. Dan kami mendapat satu sambutan yang amat mesra dan amat menggalakkan daripada semua masyarakat seluruh negara. Sambutan Hari Kebangsaan 2022 ini juga melibatkan 76 ekor kuda dan anjing yang turut terlibat dalam perarakan dan perbarisan. Ruang udara Kuala Lumpur turut bakal dimeriahkan dengan 68 aset udara seperti helikopter, pesawat pengangkut dan pelbagai pesawat pejuang daripada kontingen keselamatan negara dan ketenteraman awam. Walaupun pada hari persiapan bagi sambutan Hari Kebangsaan, pengunjung tidak melepaskan peluang merasai kemeriahan sambutan yang bakal diadakan. Menurut Anis Najia Yaakob, 28, dia berasa teruja untuk menyambut Hari Kebangsaan pada tahun ini bersama keluarganya dan tidak sabar menyaksikan pertunjukan sebenar pada 31 Ogos ini. Perasaan saya sangat excited sebab dah 2 tahun kita tak sambut merdeka yang meriah, yang face to face macam ni, yang orang awam boleh datang tengok. So ini first time untuk anak saya, baru 2 tahun sebab dia lahir time pandemik. So kami memang excited lah bawa dia, kenalkan kepada aset-aset kita, askar, polis, so semua sembahan tahun ni meriah. So saya akan lebih setiap tahun saya akan bawa adik saya ke sini lagi lah, sebabnya dia memang sangat excited untuk tengok merdeka ni. Sambutan Hari Kebangsaan 2022 ini mencerminkan situasi negara yang menuju ke fasa endemik COVID-19. Kemeriahan sambutan bukan sahaja diadakan bagi memperingati Hari Kemerdekaan Negara, malah menyemarakkan lagi semangat patriotisme sekaligus memperingati segala jasa dan titik perlu pejuang negara dalam mencapai erti sebuah kemerdekaan. Ayu ramai-ramai menyemarakkan sambutan Hari Kebangsaan 2022. #Keluarga Malaysia Teguh Bersama. dan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Raja Permaisuri Agong. Dan antara yang lain kita juga ada parakan 30 kereta antik bersama dengan selebriti. Kita ada parakan 65 big bikers. Kita ada persembahan padang formasi Color Guard. Kita juga ada terbang lintas pesawat udara. Dan bercakap tentang pesawat lintas udara ini, terus saja saya ingin bersama dengan Kolonel Muhammad Najib bin Saad
bersama dengan kami sekarang ini. Mesti tuan, kerana sudi bersama dengan kami di Malaysia hari ini. Baik, mungkin tuan boleh kongsikan penglibatan TUDM dalam perarakan tahun ini. Silakan tuan. Terima kasih Fadli. Pertama sekali saya merasakan semua orang begitu teruja untuk menyambut Hari Kemerdekaan pada kali ini. Dan dengan segmen udara, dia akan lebih merancakkan lagi sambutan pada kali ini. Untuk pelibatan segmen udara pada kali ini, selain daripada TUDM, kita akan melibatkan pasukan tentera darat, tentera laut, pasukan gerakan udara polis, APMM dan juga unit udara bomber. Keseluruhannya sebanyak 46 buah pesawat akan terlibat. Yep. Tapi TUDM menyediakan 31 pesawat yang terdiri daripada pesawat pejuang 5 kali Sukhoi, 4 kali Hawk dan 2 kali F-18. Dari skuadron pesawat angkut, kita menyediakan 1 kali Airbus 400 dan juga 3 kali pesawat Hercules Charlie 130. Dan skuadron helikopter pula TUDM menyediakan 3 kali AW139 dan 3 kali pesawat helikopter isi. Untuk tentera darat menyediakan 2 kali AW109 dan 4 kali MD530. Ini pesawat terbaru tentera darat helikopter. Manakala TLDM menyediakan 2 kali pesawat Fennec. Bagi unit yang lain, dia orang menyediakan 2 kali helikopter bagi setiap unit. Okey tuan, kita tahu bahawa setiap tahun sebelum pandemik kita memang ternanti-nantikan penglibatan TUDM untuk memaparkan aset-asetnya, khususnya di udara dan sebagainya. Untuk kelainan tahun 2022 ini, apa yang mungkin tuan boleh tunjukkan kepada kami? Untuk kelainan, kalau sebelum ni aset udara akan berjalan sekali dengan aset di bawah macam ni. So kalau kita buat macam tu, fokus penonton akan menjadi terganggu. So sekarang ni kita buat segmen udara adalah segmen berasingan, dan dari situ seperti kita lihat sekarang, penonton boleh menghayati kenderaan yang bergerak di bawah, dan selepas ini kita akan menyaksikan segmen udara, fully segmen udara. Okey, segmen udara tu berapa lama masa yang diperlukan tuan? Dalam 15 minit saja. 15 minit. Dia cepat, dia tak boleh lama-lama. Okey, baik tuan. Kalau biasanya mereka kalau nak lihat petunjuk udara, segmen udara ini, mereka harus ke 5 Langkawi. Tapi untuk kali ini mereka boleh datang ke Dataran Merdeka nanti, ataupun mereka boleh berada dekat sekitar ini untuk menyaksikan petunjuk udara nanti. Baik, terima kasih tuan. Kita doakan yang terbaik nanti. Okey, baik, terima kasih tuan. Okey, jumpa lagi nanti. Okey, baik, itulah dia. Jadi kepada anda semua, jangan lepaskan peluang untuk kita melihat segmen udara dekat sini. Bukan saja saya, malahan ramai pengunjung-pengunjung yang berada dekat sini pun ternanti-nantikan segmen udara yang ditunjukkan daripada pihak Tentera Udara di Raja Malaysia. Kita nak bersama dengan pengunjung yang berada dekat sini. Walaupun ini baru raptai, tetapi mereka dah pun berada dekat sini. Nampak tak? Oh, bersama-sama dengan keluarga. 4 anak? 5. Oh, 5? Seorang lagi mana? Oh, ada kat sana. Okey, siapa nama puan? Nurul Atika. Nurul Atika, okey. Puan Atika dari mana puan? Sungai Buloh. Sungai Buloh. Okey, suami menyertai pembarisan ke atau bagaimana? Tak. Oh tak? Jadi ini suatu istimewa. Saya ingatkan macam teman-teman tak ada. Okey, jadi kenapa Puan Atika datang ketika raptai? Okey, sebelum ni memang saya selalu datang lah. Tapi sebabkan pandemik, memang dah tak ada perarakan ni. So tahun ni saya berkesempatan memang datang sinilah. Dan ambil cuti lah nak bawa anak-anak datang sinilah. Kenapa berkunjung ketika upacara raptai? Tidak ketika macam 31 Ogos tu baru datang? Kenapa datang awal ni? Memang saja nak datang awal lah, nak tengok lah. Nanti 31 masih datang lagi lah. Okey, masa 31 mungkin ada bawa orang-orang lain jugalah kan. Okey, baik, terima kasih Puan Atika. Sama. Bye-bye kamera. Bye-bye. Okey, baik. Bukan saja ada Puan Atika, tapi kita lihat dekat sini juga ada seorang lagi yang membawa anak-anak. Inilah kita katakan semangat keluarga Malaysia. Bye-bye kamera. Okey, kita bersama dengan Puan. Okey, Puan, nama siapa Puan? Yumi Umaidah. Panggil apa?
Yumi. Yumi. Oh, sedap nama tu. Puan Yumi, kalau tadi Puan Atika dari Sungai Buloh. Puan Yumi dari mana? Dari Ceras. Ceras. Kenapa datang pagi ni panas-panas macam ni? Semangat merdeka bawa anak-anak. Alhamdulillah. Nanti kenapa datang awal? Maksud saya datang awal ketika raptai ini. Oh, sebab nak dapat peluang ni, sebab kalau kita nak datang yang waktu Hari Merdeka tu dengan anak-anak terlalu ramai. So saya datang bawa untuk raptai penuh ni lah. Alhamdulillah. Okey, jadi ialah waktu 31 Ogos nanti mungkin keadaan agak sesak, ramai dan sebagainya. Tapi pada 31 Ogos nanti bawa jugalah anak-anak semua ni kan. Okey, ialah kita tahu yang kita punya perarakan ini terhenti seketika sebabkan pandemik kan. Jadi dan untuk tahun 2022 ini ianya tapi telah kembali secara normal, secara besar-besaran. Jadi bagaimana perasaan Puan? Oh, sangat teruja dan sangat gembira lah. Sebab ni first time bawa anak-anak. Sebelum ni kecil sangat kan. So ni first time bawa anak-anak dan diorang pun sangat teruja dan sangat gembira. Okey, Puan, dalam banyak-banyak pertunjukan perarakan ini, mana satu pertunjukan yang dinanti-nantikan Puan? Okey, pertunjukan udara. Udara Yes. Okey, baik. Terima kasih Puan. Terima kasih. Lambai ke kamera. Sebut merdeka, merdeka. 1, 2, 3. Merdeka. Okey, terima kasih. Itulah dia semangat yang ditunjukkan oleh keluarga Malaysia yang datang ketika upacara raptai. Bukan ketika upacara sebenar. Jadi inilah yang kita harapkan anda semua boleh berkunjung ke Dataran Merdeka. Okey, untuk waktu ini kita nak saksikan satu VT ini iaitu berkaitan dengan Persembahan Padang. Jom kita saksikan. Seawal jam 6.30 pagi setiap hari sejak awal Ogos yang lalu. Bukan satu kerja yang mudah buat ketua koreografer untuk membimbing kumpulan persembahan ini. Dia yang berpengalaman mengendalikan persembahan sejak 12 tahun lalu sentiasa memberikan idea baharu untuk setiap tarian dan pergerakan. Pengarah persembahan melontarkan apa yang dia nak. So dia bagi lagu kepada saya, okay Razif, you have bentuk macam ni. Saya nak nampak dia urban, saya nak nampak dia lyrical. So saya sebagai ketua koreografer, selaku pengarah tadi, saya memang kena mengilhamkan apa yang pengarah persembahan nak. Cabaran saya untuk menyatukan mereka. Sebab bila cikgu-cikgu ni ambil sampai kepada anak-anak buah mereka, bukan exactly yang saya dapat. Mungkin 80% yang sama, dan bila kami buat gabungan pada 25 hari itu baru saya dapatkan synchronize lah. Persembahan yang diberi nama Formasi Color Guard ini disertai oleh 600 pelajar sekolah rendah dan menengah dari 24 buah sekolah yang terpilih. Memang cabaran dia memang panas. Cabaran dia memang panas. Lepas tu koreografi. Koreografi memang susah sikit juga, tapi masa kita learn proses yang dancing tu memang senang sikit lah. Memang koreografi memang hebat sekali lah. Susah tu tak ada, cuma nak bangun tu je lah lambat. Sebab takut lambat bangun. Saya memang penari sekolah, jadi macam bukan nak belakang, tapi macam dah biasa, so ikut step tu senang je boleh lah. Saya minat menari, tetapi saya bila menari itu saya kena hafal dan expression muka saya kena over. Yang paling susah bila tarian itu sangat rancak. Cuaca yang panas merupakan satu faktor yang sungguh mencabar buat para peserta yang terlibat. Mempunyai kriteria sebagai seorang penari menjadi satu kelebihan buat seseorang pelajar. Untuk di sekolah, kita memang tetapkanlah sebelum kita nak bawa pelajar sebaiknya ataupun sebagusnya ada background tarian ataupun kebudayaan. Sebab kita ada step-step yang energetik, step bendera, yang mana pelajar-pelajar yang ada background kebudayaan ini, mereka selalunya cepat untuk mendapatkan step. Mereka selalunya akan berkumpul di Dataran Merdeka ni seawal 5 pagi lah. So dari segi tempoh mereka berada di sini sampailah biasanya kita akan habis lebih kurang pukul 12 tengah hari ke pukul 1 tengah hari setiap hari. So pelajar-pelajar ini memang kuat dari segi fizikal dan mental lah untuk meneruskan. So that's why lah dari segi pemilihan pun bukan saja berbakat, fizikal, mental mesti tough. Rata-rata peserta dan pelajar yang menyertai persembahan ini begitu teruja dan bangga. Saya berasa gembira dan bangga dapat mewakili lah sebab ni peringkat kebangsaan kan. So banggalah. Memang setiap tahun kita menari kat sini memang macam happy sangat.
Setiap tahun kita happy sangat. Join lepas tu dengan sekali dengan satu-satu kaum. Memang hebatlah. Kita dah macam dah kawan rapat sangatlah. Satu lah. Seronoknya saya mendapat jumpa kawan-kawan dan saya mendapat membuat persembahan yang cukup besar untuk saya bagi mak dengan ayah saya. Berasa terharu. Saya memang suka menari daripada kecil. Sangat gembira lah sebab dapat. Bukan senang nak dapat masuk yang kebangsaan punya. Sangat meriah lah. Kalau boleh tahun depan nak join lagi. Bangun seawal pagi, latihan yang dilakukan setiap hari, formasi tarian yang harus diingati. Meskipun penat berpeluh, itu bukan alasan mereka untuk undur diri. Beri yang terbaik untuk persembahan Hari Kebangsaan nanti. Kembali bersama kami di Malaysia hari ini. Selain daripada kemeriahan di Dataran Merdeka yang dibawakan oleh Fazli tadi, kita akan terus bersama dengan anda untuk membawakan lagi pelbagai perkongsian menarik, dan ini adalah berkaitan dengan jelajah aspirasi keluarga Malaysia. Kali ini ke Kedah pula ni, Rena. Oh, itu dia. Di kampung halaman sendiri dia rasa terlebih teruja. Tiba-tiba tukar cakap utara. Itu dia lah orang kata. Macam mana tu? Okey, baik. Sebenarnya kita bersama dengan tetamu istimewa kita yang berhormat Datuk Seri Mahathir Khalid, Menteri Pembangunan Luar Bandar, yang akan bercerita lebih lanjut berkenaan dengan jelajah aspirasi keluarga Malaysia. Assalamualaikum Datuk Seri, apa khabar? Waalaikumsalam. Baik, alhamdulillah. Sihat. Alhamdulillah sihat. Baik. Datuk Seri, kita mungkin boleh mulakan dengan konsep keluarga Malaysia ini yang telah pun diperkenalkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia kita, Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Melihat kepada penerimaan orang ramai ni, rakyat kita ni berkaitan dengan konsep ni, Datuk Seri. Pertamanya terima kasih pada pagi ini, dan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri telah membawa konsep keluarga Malaysia. Konsep keluarga Malaysia dalam terjemahannya adalah merupakan satu konsep di mana kita rakyat Malaysia secara keseluruhan silang budaya, agama yang berlainan, tapi kita hidup di bawah satu bumbung. Negara ni namanya Malaysia. Jadi tak kira lah, sebab ni dah lusa ni nak sambut 65 tahun. Maknanya yang lahir tu dari pelbagai kaum tu anak Malaysia semualah. Anak Malaysia. Sebab dia kalau nak ambil keturunan dia, mungkin kalau rakan-rakan Cina, rakan-rakan India, mungkin dia punya keturunan dulu-dululah. 3-4 generasi dulu barangkali, 5 generasi dulu yang datang ke sini. Tapi hari ini mereka semua anak Malaysia. Jadi kita jadi keluarga Malaysia. Setuju. Silang budaya. Sebab rakan-rakan di wilayah Sabah, wilayah Sarawak juga sekali dalam tu. Dan kita di Semenanjung ni ada orang Melayu, ada Cina, India, orang asli, masyarakat Siam, orang Portugis. Semua itulah Bengali. Semuanya keluarga Malaysia. Jadi Yang Amat Berhormat bawa konsep itu, dan untuk itu dia buat jelajah. Kita pergi ke tiap-tiap negeri. Dah 8 siri dah. 8 siri. Ni Kedah adalah siri yang ke-9. Okey. Baik, bila Datuk menyentuh tentang konsep keluarga Malaysia itu memang mudah untuk kita fahami sebab kita semuanya berkeluarga, apatah lagi dalam pemahaman konteks yang lebih luas keluarga Malaysia ini. Tapi kalau boleh Datuk sentuh berkenaan dari segi persediaan dan juga tema yang dibawakan khususnya untuk negeri Kedah ini. Dalam keluarga Malaysia itu ada 3. Dia ada 3. Satu dipanggil keterangkuman. Yang keduanya kebersamaan, kita bersama, dan yang ketiganya adalah kita bersyukur. Jadi keterangkuman, kebersamaan dan bersyukur. Jadi berasaskan kepada value konsep keluarga Malaysia itu kita bawa dalam jelajah aspirasi keluarga Malaysia negeri Kedah. Jadi dalam jelajah ini kita bawa keluarga Malaysia, keluarga sejahtera. Tema ni adalah keluarga Malaysia, keluarga sejahtera. Jadi keluarga Malaysia, keluarga sejahtera ni adalah anjuran Kementerian Pembangunan Luar Bandar yang saya terajui bersama dengan Sepadu, satu agensi di bawah Jabatan Perdana Menteri, Sepadu, dan juga Kerajaan Negeri Kedah, pejabat Yang Amat Berhormat Menteri Besar Kedah,
Setiausaha Kerajaan Negeri dan juga Majlis Bandaraya Alor-Setar. Jadi itu negeri. And then kita di peringkat persekutuan. KPLB dan Sepadu. Datuk Sri melihat kepada penganjuran ataupun jelajah aspirasi di Kedah ni, kabarnya ini bakal menjadi minggu yang sibuk lah dengan sambutan Hari Kebangsaan. Kemudian 2 hingga 4 September ni ke Alor-Setar pula kita. Macam mana pengisiannya, Datuk Sri? Kita akan mula pada 2 hari bulan, hari Jumaat. Kemudian kita ada 3 hari bulan dan 4 hari bulan. 2 hari bulan tu, Yang Amat Berhormat Datuk Seri Perdana Menteri akan meresmikan aspirasi Karnival Keluarga Malaysia ni pada sebelah petang di tapak bersebelahan dengan Stadium Darul Aman di Alor-Setar. Alor-Setar. Senang cerita. Alor-Setar. Tapi sebelah paginya kita bawa jauh sikit daripada Alor-Setar, iaitu Yang Amat Berhormat akan ke Kenduri Rakyat. Orang Kedah ni dia tak kata kenduri. Dia sebab apa? Kenduri. Kenduri. K-E-N-U-R-I. Dia silent D lah. Kenduri. Kenduri Rakyat tu akan dibawa ke daerah Padang Terap di Pekan Kuala Nerang. Itu Yang Amat Berhormat akan pergi ke Kenduri Rakyat. Kenduri Rakyat itu pun dalam program jelajah aspirasi. Dan maaf Datuk Sri, kalau kita cerita pasal kenduri ni, dah tentu dah kita nak tahulah menu utama yang bakal dikongsikan untuk aspirasi. Terutamanya di Kedah ni kan? Kedah mungkin ada yang special ni. Kedah ni antara yang special lah. Especially di sebelah Padang Terap, di Kuala Nerang ni, dia panggil dia istilahnya gulai batang pisang. Macam mana tu? Tapi sebenarnya gulai itu bukan dengan batang pisang tu. Gulai ini adalah gulai daging yang dimasak bersama dengan umbut pisang. Umbut pisang tu diambil umbut pisang tu, kemudian dia ambil daging, dia masak dalam kawah ni, dia panggil gulai batang pisang lah. Jadi gulai ni ada di utara, ada di Kedah. Dan insya-Allah sewaktu Kenduri Rakyat di Kuala Nerang ni, di Sekolah Kebangsaan Kuala Nerang, kita akan sediakan menu gulai batang pisang untuk Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan juga semua yang hadir pada hari itu. Dan kesempatan di MHI pagi ini, saya jemput penduduk di daerah Padang Terap untuk hadir ke Kenduri Rakyat. Kita akan hari itu hari Jumaat. Yang Amat Berhormat Perdana Menteri akan berhenti untuk bersembahyang Jumaat di satu masjid di Pekan Kuala Nerang. Tapi kita buat kenduri sebelum tu. Belah pagi lah. Sebelah pagi. Kita mula dari jam 10 hinggalah kepada tengah hari itu. Dan insya-Allah adalah sedikit sambutan untuk Yang Amat Berhormat di sana. Dan kita jemput penduduk di Padang Terap, penduduk di Kuala Nerang tu untuk bersama-sama Yang Amat Berhormat. Ya, baik, sangat menariklah, kita dengar pun terliak ni. Terlagi Kedah kan? Betul. Pernah makan? Belum lagi, belum cuba lagi. Mari kita pergi makan. Datuk Sri, kita melihat kepada jelajah aspirasi keluarga Malaysia ni, tadi Datuk Sri bercerita berkenaan dengan antara penganjur utamanya pihak kementerian sendiri. Ada pelibatan lain ataupun tarikan lain selain daripada agensi-agensi kerajaan dan juga pelibatan pihak swasta terutamanya, Datuk Sri? Kita ada 3 hari Carnival ni. Dalam 3 hari ini ada lebih kurang 117 program yang akan berlangsung. Daripada 117 program itu boleh saya sebut bahawa dia ada daripada persekutuan, ada daripada negeri dan ada daripada swasta. Jadi antara perkara yang kita boleh sebut, pertama yang berkaitan dengan usahawan. Usahawan yang naik dalam perniagaannya melalui agensi. Yang tu kita ada Carnival Usahawan Desa bawah Kementerian Pembangunan Luar Bandar. Betul. Kita bawalah orang-orang yang dah berniaga, yang dah berjaya tu ke situ. Kemudian Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi, KUSKOP juga ada. Mereka juga kita bawa juga ke situ. Dan di samping tu kita ada juga
pengembangan potensi kerjaya. Kita bawa agensi kerjaan yang seperti MARA, tengok apa peluang pekerjaan yang ada, yang universiti, macam mana orang-orang muda ni boleh juga tengok peluang. Ada peluang tak mereka dalam apa kerjaya. Jadi kita bawa agensi lah untuk buat tawaran. Dan juga tawaran peluang pendidikan. Okey, ini menarik. Dia ada SPM. Tapi baru-baru ni mungkin dia tak dapat tempat. Jadi dalam masa expo tu ataupun carnival tu, kita offer juga untuk pendidikan. Dan juga program padanan perniagaan, jualan usahawan. Jualan murah ada, happy hour pun ada. Wow, ada happy hour Happy hour. Apa agaknya antara jualan untuk happy hour tu, Datuk Seri? Happy hour ni beras 5 kilo. Ayam 1 ekor. Diberitahu kepada saya lah. Tim yang nak melalui KPLB, melalui agensi KPLB ni nak jual RM10. RM10 untuk kedua-duanya? Untuk kedua-duanya. Wow, betul-betul happy ni. Happy sangat. Jadi, maknanya ayam seekor, beras 5 kilo. Kalau beras 5 kilo, saya ingat RM12. Ayam pun lebih kurang dalam RM10-11 lah. Satu ekor tu kan. Mana dia orang nak jual RM10. Jadi boleh datang ke Stadium Darul Aman. 3 hari ada. Happy hour tu. Maknanya pagi hari Jumaat RM1,000. Petang lepas perasmian yang Mak Berhormat Perdana Menteri dah resmi semua selesai carnival tu, jual pula RM1,000. Besok hari Minggu tu, hari Ahad tu, jual pula RM1,000 pagi, RM1,000 petang. 4 hari bulan, RM1,000 pagi, RM1,000 petang. So dikatakan, diberitahu kepada saya lah, kata semua sekali RM6,000. Kemudian dia berasaskan siapa cepat, siapa dia dapat lah. Dia dapat. Dan ada juga untuk setiap harinya ada cabutan bertuah. Jadi siapa yang dah masuk, dia akan dibagikan macam kupon lah agaknya. Saya pun tak sure macam mana kupon tu, tapi akan dibagi kupon tu dan boleh menyertai cabutan bertuah. Banyak sebenarnya aktiviti menarik yang dianjurkan bersempena dengan Jelajah Aspirasi Keluarga Malaysia ini. Kedah menjadi lokasi yang ke-9. Yang ke-9, ya saya. Dan pastinya kita melihat tentu ada jangkaan yang diharapkan oleh penduduk-penduduk ataupun rakyat negeri Kedah, terutamanya mereka yang tinggal di kawasan luar bandar sendiri. Matlamat utamanya, Datuk Seri. Ya, seperti yang saya katakan tadi, dalam keluarga Malaysia itu sendiri, kita ada 3 perkara yang kita nak bagi tahu kepada rakyat bahawa kita nakkan supaya kita berada dalam satu nilai yang paling utama yang kita nak, kita hargai adalah kita berada dalam keadaan negara yang aman damai. Kita tak boleh buat karnival keluarga Malaysia kalau negara kita dalam keadaan huru-hara. So, erti damai itu maknanya kita dalam pelbagai kaum ni kita saling menghormati. Sebab tu kita boleh pergi. Melayu nak pergi, orang Cina ke India nak pergi mana pun tak ada. Tak tension sebab tak ada provokasi. Tak ada provokasi nak mencetuskan suasana yang tidak sihat. Itu yang paling penting. Yang keduanya, kita nak dedahkan juga kepada rakyat di bandar dan juga di luar bandar bahawa kita boleh mencari pelbagai kaedah untuk memberi peluang kepada rakyat. You ada agensi kerajaan yang boleh tolong dalam bentuk pinjaman. You ada agensi kerajaan boleh tolong dalam pendidikan. You ada agensi kerajaan boleh tolong dalam bentuk bantuan kepada orang yang B40 dan ke bawah. So maknanya itu dalam bentuk pameran di kementerian-kementerian yang ada di situ. Semua kementerian datang. Semua kementerian. Jadi makna daripada yang ke-9 ni dah ada 8. Semua kementerian datang tunjuk apa dia punya peranan dan tanggungjawab. Jadi rakyat boleh datang dan rakyat boleh tengok
daripada tiap-tiap kementerian. Daripada kita nak pergi ke semua kementerian yang ada di Kuala Lumpur ni. Betul lah. Lebih baik kita pergi ke tempat karnival ni, kita boleh tengok dah kementerian-kementerian ada di sini. Ini kementerian yang datang, agensi kerajaan yang datang hadirkan. Okey, Datuk Seri mungkin akhir katanya dalam usaha untuk menjemput lebih ramai mereka yang menonton Malaysia hari ini pada pagi ini untuk ke Jelajah Aspirasi Keluarga Malaysia Kedah pula ni. Saya orang Kedah dan saya menyerulah kepada seluruh penduduk di negeri Kedah untuk mengambil peluang datang ke bawa keluarga ke Karnival Aspirasi Keluarga Malaysia di Stadium Darul Aman Alor Setar Kedah yang akan bermula pada 2 September hingga ke 4 September. Hari Jumaat, hari Sabtu, hari Ahad minggu depan kita ramai-ramai berada di Stadium Darul Aman untuk meraihkan jelajah keluarga Malaysia. Anjuran bersama antara kerajaan Malaysia melalui KPLB dan Sepadu serta kerajaan negeri Kedah dan juga Dewan Bandaraya Alor Setar. Jadi saya jemputlah ke semua kita ke sana. InsyaAllah ada pelbagai program yang boleh kita raikan bersama. 2 hingga 4 September pastinya di Stadium Darul Aman, jemput ramai-ramai, pakat mai ramai-ramai. Pakat mai ramai-ramai, tapi kalau nak makan kenduri, Kuala Nerang. Pagi Kuala Nerang. Orang terap ni katanya. Terima kasih banyak Datuk Seri kerana bersama kami. Datuk Seri Mahazir Khalid, Menteri Pembangunan Luar Bandar, berkongsi berkaitan dengan Jelajah Aspirasi Keluarga Malaysia Negeri Kedah bersama kita di Malaysia hari ini. Kita nak berteriak seketika Rena? Ya, dan pastinya selepas ini kita juga nak bersama dengan rakan tugas kita untuk liputan yang terakhir sebelum kita menamatkan siaran. Semuanya selepas ini di Malaysia hari ini. Dataran Merdeka bersempena dengan perarakan sambutan Hari Kebangsaan tahun 2022. Jadi inilah dia keadaan sebenar situasi di Dataran Merdeka untuk raptai penuh. Jadi kepada anda semua ingin merasai pengalaman ini, jangan lupa untuk anda berkunjung di sini pada 31 Ogos nanti, iaitu pada hari Rabu ini. Okey? Dan suka untuk saya ingatkan kepada anda semua, okey, bersempena dengan perarakan kali ini, kita menyediakan 2 unit bas bersama dengan Wira dan Wirawati Sukan Negara. Dan siapa yang berada di atas bas tersebut? Kita bersama dengan juara untuk badminton kejohanan dunia semalam, iaitu Aaron Chia dan juga Souyi yang bersama-sama dengan kita juga dalam perarakan pada hari Rabu nanti. Jadi untuk anda semua yang ingin datang ke Dataran Merdeka, saya nasihatkan kepada anda semua, semoga anda datang awal dan juga semoga anda menggunakan public transport ataupun pengangkutan awam. Sebab apa? Sebab kalau pengalaman saya memang susah nak cari parking dan sebagainya. Dan kita doakan semoga majlis ataupun acara pembarisan yang akan diadakan pada hari Rabu nanti berjalan dengan lancar. Dan jangan lupa untuk anda menyaksikan kami di Malaysia hari ini, kerana kami bawakan secara langsung dari Dataran Merdeka pada 31 Ogos nanti, hari Rabu bermula jam 8 sampai pukul 10.30 nanti. Jangan lupa ya, temu janji anda bersama dengan kami di sini. Dan saya rasa sampai di sini saja pertemuan anda bersama dengan saya di Dataran Merdeka, dan kita kembali ke studio. Jumpa lagi nanti. Assalamualaikum. Merdeka. Waalaikumsalam. Merdeka daripada Fazli. Dan betul, kita akan bersiaran sepenuhnya pada hari Rabu nanti daripada 8 hingga 10.30 pagi. Saya dan Sofia akan berada di sana lah. Fazli akan berada di studio bersama dengan Fariha. Yap, betul. Okey. Baik, sebelum kita dah berakhir, mungkin kita nak bawakan sedikitlah pengisian di akhbar Metro hari ini. Rumah tak selamat. Ini berlaku di Pelabuhan Kelang, di mana 3 daripada 5 blok mengalami masalah struktur dan kebanyakan daripada mereka diarahkan untuk berpindah. Dalam situasi sebegini, mungkin ini juga salah satu masalah yang perlu kita nilai sekarang ini tentang keselamatan penduduk-penduduk yang berada di blok yang tidak selamat yang dikatakan ini. Ya, okey, di berita harian kalau di muka hadapannya pastinya berkaitan dengan kemenangan Aaron Chia, tapi antara perkara ataupun isu yang dipilih oleh editor adalah berkaitan dengan tarikh PRU 15, usah sampai ganggu pemulihan ekonomi, dan itu juga yang menjadi kebimbangan ramailah dikala kita dalam usaha untuk memulihkan ekonomi.
gendang PRU telah pun mula kedengaran, tapi dalam masa sama ada yang menasihatkan pakar ekonomi semua mengatakan bahawa semoga bajet diluluskan terlebih dahulu sebelum parlimen dibubarkan. Itu antara intipatinya lah, warna-warninya lah kan berkaitan dengan keadaan ekonomi negara. Esok jangan lupa kita ada berkaitan dengan semangat aspirasi keluarga Malaysia Teguh Bersama. Ya, bersama 3 orang sahabat baik berlainan kaum dan ini yang kita nak bawakan menunjukkan bagaimana tema tahun ini dapat direalisasikan. Ini salah satu contoh yang kita nak bawakan esok. Jangan lupa untuk saksikan bersama kami. Okey, Hazina Kasim, Hanif Miswan, ini Malaysia hari ini terus kekal ceria dan kekal positif ya. Senyum selalu. Assalamualaikum. Pasti bangga atas nama bangsa Malaysia, sekian lama merdeka, bertumpahnya cinta. Usia kita makin dewasa, berkali-kali kita diuji kasihnya bangsa.